Assalamualaikum. Kak Mahanu Muhammad, lamanya tak jumpa. Busy puan kontraktor kita ni ya. Mari masuk, sedikit lewat dah. Ahlan wa sahlan, silakan masuk. Tudung tak betul ni. Buat batuk tiba-tiba ni. Satno kita habiskan ayak dulu. Ai, ada yang hari lahir ke hari ni? Ya Allah, selamatkan, panjangkan usia, berkati usia yang ditambah usianya pada hari ini. Amin. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan. Alhamdulillah. Baby berapa Ogos hari ni? Baby 12 Ogos. Dan seluruh baby Ogos. Gitu. Allah selamatkan kamu. Ada Sanahil Wahya Jamil. Apa ni? Subhanallah. Lajunya komen korang ni. Ida ni ke yang saya jumpa semalam dekat masjid? Oh, dia memperkenalkan dirinya. Amin. Suraini Husin, Aisyah Ahmad. Syok lah jumpa kawan-kawan kat masjid. Hari ni siapa yang dekat dengan Taman Tun? Dr. Ismail. Jom kita jumpa dekat Masjid Al-Ghufran. Besok, tanpa dijangka-jangka, saya dapat pergi ke Batang Kali.
Batang Kali, bukan Mutu Kali, Batang Kali. Masjid apa namanya dekat Batang Kali tu? Satno, saya tengok. Batang Kali. Mana pula Jaja ni? Okey. Tak jumpa pula poster dia. Batang Kali, besok Masjid As-Sajidin Batang Kali. Saya tak tahulah Masjid As-Sajidin ni jauh tau Batang Kali tu daripada rumah saya. Tapi nak kena pergi sebab dah janji. Sekian dimaklumi. Yusniza Yaziz, apa khabar? Saya pakai tudung kapal terbang, tapi menyebabkan saya susah nak baca tulisan kan, sebab warna tudung ni menyebabkan mata kita terpaksa dikecilkan. Ai jemaah-jemaah umrah yang sedang menghitung hari, anda tahu kan kenapa Ustazah pakai tudung kapal terbang? Sebenarnya tak adalah plan, memang dah gosok tudung untuk seminggu. Tiba hari ni terpakai tudung ni. Baik sahabat, berkat doa semua anda, Masya Allah. Oh, Kak Saniah punya birthday ke? Siapa punya birthday ni sebenarnya? Tak boleh nak baca lagi. Nanti kod saya terbaca. Siapa punya rumah mak dekat? Ayo, macam nak tukar je tudung ni. Tak nampak pula tulisan. Cicak, kau kata betul nak tukar tudung? Kalau macam ni, saya nampak jelas tulisan anda. Tudung kapal terbang. Okay, insyaAllah confirm terbang. Amin. Baik, kita doa dulu. Awak tudung ni jadi lagu ni. Okay. Banyak cekadak hari ni Ustazah Zainin. Dah lah start lambat. Satno, sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satno, apa benda Hanisa Syafi'i Kak Nah ni nak tanya apa? Tiba-tiba je saya nak tanya. Masjid As-Sajidin Batang Kali, Induk Ima. Apa ni dia tulis? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh nak baca Tulan nak sangat pakai tudung ni. Okay, tak apa sahabat-sahabat. Saya memang penat macam mana pun saya akan usahakan supaya saya punya tudung pakaian saya untuk mengajar, saya tak nak kalut-kalut. Saya dah gosok untuk seminggu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, seminggu. So hari tu ketika minda saya kan, tah terbang, tah tidak, tah terbang, tah tidak. Semua travel sedang menghadapi bahasa pemain industri travel umrah ni, krisis kapal. Macam gitu ujian kali ni. Lepas tu bila kami dah dapat confirm flight, walaupun lain daripada kebiasaan, tiba semalam Ustazah dah syok dah dengan para jemaah umrah. Tiba pagi ni, bukan kebetulan, adalah Ustazah pakai tudung kapal terbang. Okay, jadi tak lain tak bukan, saya hanya minta doa dipermudahkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Bukan tudung putih ni, warna baby
Baby pink pula dah. Baby blue. Sama dengan baju dan sarung lengan saya pun baby blue. Okey, orang lelaki yang tengok apa ke benda lah Ustazah ni, baby blue lah apa benda. Cantik tu cantik, Cik Siti Atikah tu kimen wah cantik tu cantik. Tapi susah nak tengok tulisan lah, macam itulah. Ayuan, apa khabar? Anak andanya dah sihat ke belum? Yang kena denggi. Okay, kita doakan anak yatim kepada Ayuan, sahabat kita. Masya Allah, dijaga oleh Allah. Ni janjinya Allah yang jaga anak yatim. Memanglah bohonglah, tak ada kesedihan. Tapi serahkan kepada Allah. Allah yang maha menjaga. Allah jamin untuk jaga anak yatim ni. Masya Allah. Napisah Haji Itam, Encik Marina, Zini, Jamilah Daud, Ina Salina. Okey, kita nak start. 7:30 dah. Saya nak ke Masjid Al-Ghufran. Hai, malam tadi elok ya pasal apa ni? Ya Kak Ima, Azina Ahmad, I miss you. Som Ahmad, Singapore. Makin ramai orang Singapore follow kita. Alhamdulillah. Saya tadinya, muslimat dirahmati Allah, nak khabar kepada anda, tajuk bab 280 ni, buanglah jauh-jauh rasa gelisah. Buanglah jauh-jauh rasa gelisah. Kita dah baca ketenangan itu ada dalam rasa puas. Saya nak tanya, kita boleh tenang ke kalau kita tak puas? Kita boleh dapat puas ke kalau kita tak bersyukur? Jadi patutlah banyak tagline syukur itu bahagia. Bahagia itu apa? Tenang. Mana nak dapat tenang? Puas. Mana nak dapat puas? Syukur. Sebab orang yang tak bersyukur takkan puas. Sebab tu kata Saidina Ali, bersyukurlah dengan yang sedikit. Maka dengan yang sedikit kita bersyukur, muslimat dirahmati Allah, insya-Allah dengan yang banyak pun kita takkan kufur. Ni kalau kita kata, macam mana saya nak tenang Ustazah? Macam mana kau nak tenang? Kau jangan tanya orang. Kau kena jawab sendiri. Semua benda kau tak puas hati. Semua benda pun kau tak. Yalah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah ya Karim. Saya semalam sembanglah dengan Jaja kan masa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masa balik daripada mana? Kuliah mana saya semalam? Kuliah di Masjid Al-Madaniyah. Konon-konon kan, lepas Masjid Al-Madaniyah tu, konon nak buat surprise dekat Datin Hajah Zan Aizan kita yang baru landing di KLIA semalam. Kabarnya 9:10 gitu dia dah landing dah. Jahat kita orang ni kan. Doa supaya delay ke, ada masalah ke kat dalam tu yang menyebabkan dia orang keluar lambat. Lepas tu habis-habis kuliah tu pukul 11 lebih. Memang tak dan lah nak kejar, tapi mengharap lagi. Jom kita tanya dia dekat mana. Tengok Ustazah dah melepasi gombak nak balik Kuantan. Memang hidup lah nak pergi KLIA. Okey, jadi tak jadi nak pergi KLIA, terus balik ke rumah, sembang. Sembang lah. Ustazah fikirkan je. Kau terfikir tak? Macam tu lah kan. Sembang dengan Jaja apa cerita kat hampa kan. Kita nak ajak diri kita berfikir. Dulu kan, ya Allah. Sebab orang haji tahun ni sahabat-sahabat kami yang menguruskan haji dekat Mekah. Senang sangat haji tahun ni Ustazah. Jauh beda. Kalau yang Indo lah. Kalau yang Patani lah. Jauh beza dengan hajinya orang dulu-dulu. Lepas tu saya pun bercerita dengan Ustaz Rahman hari tu. Saya pun bercerita sahabat, mak saya Ustaz pergi haji tahun 91. Tak pasal-pasal mak saya jadi tukang masak. Sebab kan tak ada makanan. Tak ada makanan yang disiapkan dalam packaging macam kita kan. Jadi mak saya ni nak jimat duit, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan mampu kan nak beli makanan selalu. So mak saya pergi kedai runcit. Dia macam duduk dekat apartmen gitu dulu. Bukan apartmen kot, kan ada kat Jabal Gobis tu, mak saya cerita. Lepas tu bawah tu ada macam kedai runcit, ada jual sayur-sayur. Kalau bayam tu, mak saya suka cerita, kalau bayam tu dia besar pemeluk mak ni 1 rial aja. Lepas tu mak nak beli sikit tak boleh, mak kenalah beli banyak. Bila dah beli banyak, mana ada peti ais nak simpan apa semua. Jadi mak masak je lah semua. Sayur bayam, masak air, beli je lah semua. Lepas tu pecah telur.
Lepas tu dah sayurnya ada, takkanlah nak bagi orang makan sayur je. So mak saya pun tawakal je, duit bukan ada sahabat. Kan beli telur, lepas tu beli beras, masak. Kan subhanallah. Jadi tak pasal-pasal kadang sampai 20 orang, 40 orang makan apa yang mak saya masak tu. Terasa berkat dia. So saya kata susah orang dulu-dulu. Lepas tu yang lebih dulu lagi, tok nenek kita dulu mungkin pergi naik kapal kan, tak melalui. Tapi Ustazah fikirlah, Ustazah cakap sembang lah semalam. Kan kadang-kadang mentol-mentol kat kepala ni keluar. Ustazah pun cakap, orang dulu susahnya dengan cara gitu kan. Guna kudrat, tenaga. Tapi bila balik, lega, puas. Lagilah macam mak Ustazah, moga-moga Allah terima amalnya kan. Bagi makan kawan-kawan yang sama-sama haji. So ukhuwah mereka tu kuat. Tapi orang sekarang, haji tahun ni memang siap boleh ada aircon, ada tidur berlapikkan tilam you. Masya Allah kan, indah. Rezeki lah Alhamdulillah. Tapi kalau tak mahu sedikit bersusah payah, macam jemaah umrah, saya cakap, kita ambil lah semalam saya share dengan bakal jemaah umrah saya kan. Saya pernah handle package VIP harga 23,000. Pernah sahabat dirahmati Allah. Tapi terkejut beruk dengan apa yang Allah beri kepada mereka ni. Pelik duduk hotel 5 star, ayak tak ada. Pelik ni. Kan sedangkan bilik orang lain ada. Kalau yang tak rasa puas tu, kan memang akan pok-pek lah, komplain. Subhanallah. Tapi yang rasa puas tu muslimat, sebab bukan dia seorang jadi lagu tu. Ada yang package super murah ketika tu. Saya rasa 3,999 kot package ketika itu kan. Hotel memang jauh gila lah. Lepas tu muslimat dirahmati Allah, dapat dinaikkan ke darjat VIP. Sebab flight delay, flight rosak ke dia pun boleh tambah 3 hari. Tambahan 3 hari tu duduk di hotel 5 star. Tu dia kau daripada package yang super jimat jadi kepada VIP punya package. Subhanallah sahabat-sahabat. Ada yang atuknya package terakhir naik kapal. Jadi muslimat dirahmati Allah, betapalah semua ini mengajar Ustazah Zai, sahabat-sahabat. Engkau ada untuk kami ya Allah. Engkau ada. Engkau yang maha mengatur segala-galanya. Jadikan muslimat ya Allah, banyak sangat. Saya kalau nak cerita ke orang bab-bab haji umrah ni, Masya Allah, bukanlah cerita pasal ilmu, kealiman, ramai pakar, bukan. Tapi cerita pengalaman. Masya Allah sahabat-sahabat kan. Jadi nak katanya Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perkara macam ni, kalau kita faham ketenangan itu adalah rasa puas, merasa puas dengan yang sedikit, itu satu pemula langkah ketenangan. Okay, jadi kalau tak tenang, ingat Ustazah ni muka macam gini, kontrol ayu, kontrol macho ni tenang sangat-sangat. Kan? Macam mana nak dapat tenang tu? Okey, merasa puas dengan apa yang dapat. Subhanallah sahabat, kita boleh apply sebesar-besar perkara menjadi kepada sekecil-kecil perkara, menguruskan syarikat besar apa semua contoh, sampai balik masuk ke dalam rumah kita. Tak ada makna juga kalau dekat rumah kita tak tenang, di luar sahaja tenang. Sebab kita nak bina masyarakat orang Islam yang kuat ni bermula daripada rumah yang tenang lah. Tu sebab kita nak bina syurga di dalam rumah. Dah macam TV Al-Hijrah pula dah. Masya Allah. Semalam kita belajar bayangkan kemungkinan terpahit. Bayangkan kemungkinan terpahit. So kemungkinan terpahit ni muslimat dirahmati Allah. Semalam kita belajar. Saya still cakap malam tadi, saya himpunkan muslimat yang bakal terbang dengan saya pada hari Isnin ini. Mereka sedang menghitung hari. Masya Allah, tabarakallah. Saya kata apa? Jangan syok sangat. Ustazah sampai pakai tudung kapal terbang hari ini. Masya Allah. Kan? Masih kena simpan. Bayangkan kemungkinan terpahit. Kenapa kita kena fikir yang pahit? Sedangkan Dr. Aida Al-Qarni suruh kita fikir yang positif. Kan? Bukan maksud kita disuruh fikirkan perkara negatif, tidak. Tapi dia lebih nak tekan kepada kita berhati-hati untuk sebarang kemungkinan. Sebab itu kalau kita tengah gembira, jangan melampau-lampau dalam janji. Sebab janji inilah yang kita pegang. Dan kalau kita tengah, muslimat dirahmati Allah, sedih dan sebagainya, kecewa, jangan melampau-lampau dalam marah. Kerana apa sahabat-sahabat? Dalam marah tu nanti, kita dah terluah,
kita tak boleh jilat balik apa yang kita marahkan. Maka nyesal aku sampai orang tu lari daripada aku. Contoh kan, berhati-hati. Okey. Yang ke-C hari ini. Ke-C, okey, pelajaran baru. Jika anda masih mempunyai makanan asas dan kesihatan, bererti anda telah memiliki dunia. Sahabat, kita nak round the world. Fly dengan kapal terbang kat tudung ustazah ni. Siapa-siapa nak terbang pakai kapal terbang kat tudung ustazah ni? Tu dia. Siapa nak terbang pakai kapal terbang kat tudung ustazah ni? Free of charge. Anda nak pergi mana? Nak pergi London? Nak pergi mana? Nak pergi Mekah? Ambil kapal terbang. Jahat ustazah Zai. Ada kapal terbang dekat tudung saya. So, anda boleh ambil. Siapa jumpa saya kat masjid, saya ambil. Betul. Toing. Terbanglah ke mana-mana. Ingat apa? Zam-zam ala kazam. Subhanallah. Ramai ni yang menonton. Dah buat lawak baru tengok berapa orang yang menonton. Okay. Sorry. Masya Allah. Okay, jadi subhanallah. Jika anda masih mempunyai makanan asas dan kesihatan, bererti anda telah memiliki dunia. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay. Saya nak cerita apa yang kita miliki kat dunia ni, yang kita bangga-banggakan, yang kita rasa orang lain tak ada, aku seorang je ni, contoh kan. Sebenarnya semua kita ni sama je. Orang kaya ke orang miskin, muslimat, cukuplah makanan asas dan sehat, bererti sudah anda takluki dunia. Buktinya apa? Mangsa-mangsa banjir kita yang dulu kan ustazah selalu sebut. Ya Allah ustazah kan, tak ada makanan. Saya duduk dekat tingkat atas, intai kat bawah roti, Maggi, berjalan-jalan dekat dalam rumah saya ustazah, tapi kami tak berani turun. Tengok je, sekali ada bot lalu campakkan roti daripada balkoni saya kat depan tingkat atas ustazah. Makan kongsi dengan suami, rasa macam ya Allah, rezeki yang besar dari Allah. Kita kalau boleh rewind balik kisah tu, kelakarnya aku ni, sepotong roti je kot, kenapa aku rasa rezeki besar? Maknanya sahabat, saat kita hidup bersenang-senang ni, kita selalu terlupa saat kesusahan kita. Dan saat kita susah, barulah kita, ya Rab, hantarkanlah roti kepada aku, ya Rab. Takkan roti nak berjalan kat kita? Kan Allah dengan maha bijaksana kekuasaannya tiba melalukan satu bot berisi orang dan roti-roti dicampak kepada mangsa-mangsa banjir yang terperangkap dalam rumah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi, kita nak kata apa lagi? Oh, saya memiliki kereta mewah saya. Ya, silakan. Tapi kalau kau tak jadi hamba yang bersyukur, kau takkan rasa puas. Kau ada kapal terbang pun kau takkan rasa puas. Ustazah Zai merasakan sangat puas memiliki kapal terbang. Hari tu kan berangan nak ada Al-Fawaz Airline kan. Lepas tu, awak ni belum pergi Mekah dah batuk ni. Biasa-biasa. Sebelum pergi dah macam-macam, sahabat-sahabat biasa. Moga-moga kat sana Allah bagi sihat. Subhanallah. Jika anda masih mempunyai makanan asas dan kesihatan. Kesihatan, kalau kita punya segala rumah bertingkat-tingkat, kereta berkilat-kilat, kan sahabat-sahabat, kita tak sihat. Macam mana? Pandang je lah kereta kat luar tu. Kan pandang je lah macam mana nak naik kan. Nak bawa kereta, nak pergi kat kereta. Betul lagi nak drive, nak pergi kat kereta pun tak larat tunggu orang bawa. Kan sahabat-sahabat. Ada rumah besar, dapat duduk atas katil je, tak boleh nak berjalan. Ni bukan nak menggelakkan orang yang sedang sakit. Tapi kita akan merasa, ya Allah kalau aku sihat, aku nak beribadah balik. Ya Allah kalau aku sihat. Gitulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab hakikatnya Dr. Aida Al-Qarni mengajar kepada kita, makanan asas cukup dah. Kesihatan ada, baik dah. Of course sebelum ini semua adalah iman. Tak ada iman, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hancur belaka. Kan kita tak mau gitu. So, Dr. Aida Al-Qarni sekali lagi bercerita tentang dirinya dalam bab ini, sahabat-sahabat, dalam bab ini. Pada tahun 1400 Hijrah, yakni 1980 Masihi. Saya baru berlari-lari kot 1980. Saya terlibat dalam sebuah perkemahan pelatihan dakwah dekat perbatasan Yaman. Perkemahan ini dirasmi oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Masya Allah, ulama besar ni.
Ketika itu saya dan pensyarah saya untuk kuliah tafsir di Fakulti Usuluddin ditugaskan pergi ke Abha. Abha ni kalau daripada Mekah jauh Muslimat. Kan dia dah hampir kepada Yaman. Pulangnya ke tempat perkemahan itu dari Abha ke Tihamah, nama tempat lah ni, melalui lereng pergunungan dengan jalanan yang bengkang-bengkok. Gunung-gunung itu telah hancur akibat banjir yang ganas. Gunung-gunung itu telah hancur akibat banjir yang ganas. Gunung boleh hancur. Pensyarah saya ini memang mencurahkan seluruh waktunya untuk ilmu tafsir. Tetapi itu merupakan bukti bahawa pengetahuannya memandu kereta kurang mahir. Masa dia banyak habis mengajar ilmu tafsir, manalah sempat dia nak belajar ilmu kemahiran memandu. Ataupun dia kerap memandu sebab dia bukan pemandu. Dia bawa kereta sekali-sekala saja kerana kesibukan dia. So maksud Dr. Aida Al-Qarni nak cerita ni, pensyarah dia tu bukan orang terror sangatlah dalam bab memandu. Okey, bukan pakar bukan cekap sangatlah dalam memandu. Dan dia menolak tawaran saya untuk menggantikannya memandu. Entah kerana kasihan dengan saya atau sayang dengan keretanya. Kita kan macam tu kan sahabat. Kalau kita, bang, abang jalan dengan kawan abang tu, dia offer tak naik kereta dia? Dia offer tak abang drive kereta dia? Orang lelaki suka test drive ni sahabat. Bukan kereta dia pun dia nak test drive kan. Bukan semua orang boleh bagi. Taklah dia tak bagi. Kan dia tak bagi abang bawa kereta dia. Abang tanya ke? Tak tanyalah. Tak tahulah dia segan ke abang ke, ataupun memang dia sayang kat kereta dia. Samalah macam Dr. Aida Al-Qarni cakap. Dr. Aida Al-Qarni dengan niat nak tolonglah bagi pensyarah dia rehat, dia nak bawa kereta. Tapi dia tak offer. Dia offer diri biar saya bawa. Dia tak bagi. Ada kan orang lelaki sampai sayang kereta dia lagu tu, dia tak boleh orang lain bawa. Biar aku yang bawa. Kan? Aku yang bawa. Kalau hang bawa segi kan langgak tu. Langgak ni habis calak kereta aku. Padahal kalau dia bawa tu kan Masya Allah. Entah kerana kasihan dengan saya atau sayang dengan keretanya, saya akan memandu. Saya berharap mudah-mudahan dengan kurangnya pengalaman dalam memandu kereta, dia akan memandu keretanya dengan perlahan. Dah tak cekap tu, bawalah berhati-hati dengan perlahan. Kan? Tetapi tidak. Dia memandu seperti sedang berlumba. Tu dia. Moga Allah, apa tu? Siapa yang sakit? Dia hampir saja terbabas ke dalam jurang. Alah Kak Emang ada ngada Amboi Kak Emang, mailah naik. Kan? Mailah naik. Kan? Dah berapa banyak orang dah naik MBR. Awak Kak Emang tak boleh. Bukan Kak Emang dah naik ke? Belum Sekejap nanti kalau kita datang ke masjid lagi, Kak Emang naik, lepas tu Kak Emang turun. Masuk kot pintu depan, Kak Emang turun kot pintu belakang. Okey? Dia hampir saja terbabas ke dalam jurang yang dalam sekali, dan saat dia menekan minyak, terdengar ngauman enjin yang kuat. Malam itu kami bagaikan antara hidup dan mati. Bayangkan dalam keadaan hujan, cuaca tak bagus, bawa pula sembrono, sahabat-sahabat. Sesembrono, faham ke? Saya sendiri waktu itu sudah menitipkan dunia ini kepada akhirat. Dia dah mati dah aku ni. Maknanya telah menitipkan dunia ini kepada akhirat. Tetapi Alhamdulillah dapat kembali hidup lagi. Tapi cuba tengok hidupnya macam mana. Kan Tuan Haji Hashim Yahya, orang lelaki dah mengesahkan. Ya Ustazah, ada orang yang jenis macam tu. Kereta dia bukan saja Tuan Haji Hashim tak boleh bawa, bini dia, anak dia tak boleh bawa. Sanggup pergi beli kereta baru untuk anak dia. Oh bagus kalau dapat bapak bakhil berkedekut macam ni. Betul macam mana Pak? Saya kan nak kena pergi college, nak kena ada kereta. Bapak tak boleh keluar sangat, dah tua. Kan? Kerajaan suruh tarik lesen. Marah Tuan Haji Hashim. Kerajaan suruh tarik lesen. Tak boleh bagi lesen dah. Sahabat nak tahu tak? Ya Allah, semoga syurga tempat orang tu. Baru tiba teringat cerita. Pada hari Jumaat malam lepas, genap seminggu lah ni, saya bawa Ustaz Rahman pergi makan malam dekat rumah abang saya dekat PPR Jalan Ipoh. Lepas tu, muslimat dirahmati Allah, kita orang dapat berita daripada grup taman rumah kami ni. Sebuah kereta
telah melanggar 5 biji kereta betul-betul dekat simpang nak masuk dekat perumahan saya ni. Ya Allah, kalau siapa yang biasa lalu dekat Keramat ni, subhanallah, depan gerai nasi ayam Maharaja. Maharaja ke? Kedai nasi ayam tu betul-betul depan simpang rumah saya. Saya tak pernah beli sekali pun, tak pernah singgah, muslimat. Bukan tak sedap, orang semua cakap sedap. Tak ada je makanan, tak beli lah. Kan? Jadi muslimat dirahmati Allah, kejadian tu rupanya seorang lelaki tua tiba-tiba kena serangan jantung dan dia tak boleh kawal kereta dia. Dia masuk lorong lawan arus, langgar 5 biji kereta. Dan dia didapati telah meninggal dunia sebab serangan jantung. Perkara berlaku depan rumah je. Depan rumah Ustazah, depan taman perumahan Ustazah. Maknanya cakap Allah ya Karim, kalau nak berlaku ni tak payah dekat highway, tak payah jalan jauh-jauh. Depan rumah je. Lepas tu kami balik tu dah pukul 11 lebih rasanya. Kejadian tu lepas Isyak tak silap saya. 11 lebih kami balik. Polis dah bubuh kon-kon dah. Tak boleh lalu. Jenuh, macam mana ni bang, kita nak masuk ni? Tak boleh masuk lah dekat simpang rumah Ustazah tu. Tiba kami pun keluar balik, ikut rumah Ustazah ni. Kalau nak masuk, masuk jalan A. Tapi kami pergi pusing balik, masuk kat jalan G, jalan F boleh masuk. Pergi rumah Ustazah. Kalau tidak, patah balik ataupun tidur kat rumah bapak. Sebab mereka nak clearkan. Jadi kita berfikir-fikir, ya Allah, siapalah orang tua tu kan. Memang orang tua dah Ustazah. Kami tanya guard lah. Tanya guard. Memang orang tua. Memang katanya kena serangan jantung. Terus meninggal. Kiranya masa dia langgar kereta tu, dia mungkin sedang nazak lah kan. Sekejap je muslimat nak berlaku perkara-perkara macam ni. So yang ini pensyarahnya tak nak bagi kereta dekat anak muridnya Dr. Aid Al-Qarni ni. Lalu masuk ke dalam gaung. Masya Allah, aksiden lah. Geraham kedua-dua kaki dan tangan menggigil. Malah tubuh saya lemah. Saya sudah menasihatinya dan memintanya untuk memandu. Tetapi rupanya permintaan saya itu justru membuatnya semakin menambah kelajuannya. Hai, Dr. Aid Al-Qarni dah nak, melah sini aku yang drive. Lagi dia laju. Al-mengongi kot pensyarah tu ketika tu. Al-mengongi lah. Al-mengongi ke Al-kudukuti ke tak tahu kan situasi dia masa tu. Dr. Aid Al-Qarni tak bercakap pun pasal memang bakhil pensyarah saya. Tak ada kan. Tak payah nak kutuk-kutuk orang lagu tu. Habis tu Ustazah Zai tu cakap Al-mengongi. Alah, nak bagi faham. Akhirnya kami sampai di lembah yang berlumpur. Saat itu turun hujan. Jalan tersebut digenangi air. Ya, macam kita sedang dalam drama kan. Anda bayangkan gitu ya. Jalan tersebut digenangi air. Tetapi kami tidak menghiraukannya. Kami pun terus memecut. Ketika kira-kira sampai di tengah-tengah lembah, mulalah dah tu. Macam ni lah kalau status Facebook ke, orang buatlah cakap ke siapa tu nak kena babak ni. Dia cakap rasa ego lah tu. No. Kita tak tahu apa perasaan pensyarah tu ketika itu. Jangan bersangka-sangka. No. Elah Ustazah, saya tulis je. Ustazah tertulis Al-mengongi. Siapa Rohana Jusuf pun tulis balik Al-mengongi. Rukiah Jusuf tulis Al-kudukuti kan. Alah, maknanya sahabat, saya nak ajak anda faham situasi tu. Okey, kami pun terus memecut. Ketika kira-kira sampai di tengah lembah, roda kereta kami terendam air. Dan sedikit demi sedikit air itu masuk ke dalam kereta. Kami pun menghentikan kereta. Bahal tudungku nampak anak tudung ni. Sempat lagi Ustazah Zai tengah mengajar pun nampak anak tudung lah, apalah. Gitulah orang perempuan ya, orang-orang lelaki. Kena bersabar banyak. Dan sedikit demi sedikit air itu masuk ke dalam kereta. Kami pun menghentikan kereta itu dan keluar. Kereta kami tinggalkan. Dah tenggelam dah kereta. Lalu kereta kami tinggalkan. Dan kami berdua mendaki naik ke dinding lembah. Dengan susah payah. Kan buat susah sahabat. Dia pun berdua ni. Akhirnya kami berdua tertahan di atas lembah daripada tengah malam hingga pagi. Tanpa makanan. Tanpa minuman, selimut ataupun katil. Saat itu kami sedang menunggu kematian. Kalau ketinggian air terus bertambah hingga menenggelamkan kami.
Namun, tidak terjadi demikian. Kami gembira kerana masih boleh hidup kembali. Nampak tak sahabat? Ketika sudah begitu tertanah, dah tak ada siapa dah boleh tolong kita untuk bangkit. Apa dia kata? Kami gembira kerana masih boleh hidup kembali. Justru, muslimat dirahmati Allah, kita nak sebut, selagi kita hidup, kita perlu gembirakan diri kita sendiri. Walaupun saat kita sedang bersedih, maka nak dapat gembira itu syukur. Kan kita selalu macam ni, nasib baiklah, kan? Nasib baiklah air tak naik sampai bukit. Kalau tidak, kita dah susah ni, tapi masih lagi ada perkataan nasib baik. Mujaklah masa tu, contoh kan. Keadaan sepanjang terperangkap itu lebih baik jika dibandingkan dengan kenyataan bahawa nyawa kami harus dihanyut oleh air bah. Bayangkan, keadaan yang sukar ketika itu lebih baik. Bayangkan kalau dihanyutkan oleh air bah. So, Dr. Aid Al-Qarni kata, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah bersyukur ni sangat mahal, sahabat. Kerana masih diberi keselamatan, walaupun penuh dengan derita, kepenatan akibat perjalanan dan tidak dapat tidur malam. Allah, nak nangis. Nak nangis, sahabat. Kenapa? Ya Allah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi keselamatan. Ustazah nak cakap nak nangis ni sebab Ustazah sebut, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi peluang untuk terbang ke Baitullah. Nah, gitu. Walaupun penuh dengan derita, kepenatan akibat berfikir macam mana nak terbang dan tak dapat tidur malam. Nasib baik tak kurus kering, bolat gitu saja kan, sahabat. Macam itulah kita nak kena fikir ni, subhanallah. Tapi pada pagi harinya, orang-orang yang menolong kami tiba. Kan, orang-orang yang menolong kami tiba. Kami kembali dengan selamat. Situasi-situasi macam ni selalu berlaku dalam hidup ataupun orang lain yang kita nak beri nasihat, lalu kita kata syukurlah masih boleh begini-begini. Faham ya muslimat? Kalau tidak, kita akan jadi manusia yang penuh rasa gelisah. Kita gelisah, resah, kan, berkeluh kesah. Berapa banyak sah dah, kan? Pada apa sah? Iklan tu kan, apa sah? Nur Aisyah. Tiba-tiba je Kak Irma dekat sini. Masya Allah, Ustazah ni. Kan orang tengah serius-serius ni nak tergelak pula. Okey. Pada saat itu, saya juga teringat cerita tentang sebuah kapal perang. Baru nak tunjuk kapal terbang. Rupanya bukan kapal terbang. Kapal perang Amerika yang ikut berperang dalam Perang Dunia Kedua. Hebat Dr. Aid Al-Qarni. Dia banyak membaca. Sebab tu dia boleh tulis macam ni. Ceritanya, kapal perang itu tertembak dan hampir tenggelam di Laut Jepun. Dan beberapa anak kapalnya terperangkap dalam ruangan di kapal itu dan berada di dalam air selama 13 hari. Tu dia Waktu itu mereka sudah kehabisan bahan makanan. Dalam ruangan di bawah air itu hanya ada air dingin dan roti kering. Ketika kemudian mereka berjaya diselamatkan, mereka ditanya, pelajaran terbaik apa yang kamu dapatkan dalam peristiwa itu? Kan biasa, ada orang terperangkap dalam gua, ada orang sekian-sekian. Apa pengalaman paling pahit anda? Apa pelajaran yang anda dapat daripada kisah ini? Contoh gitu kan. Jawab mereka, pada hari-hari yang mengerikan seperti itu, kami kenal bahawa siapa sahaja yang masih diberi kesihatan dan masih boleh makan dan minum, maka dia telah merasakan memiliki seluruh dunia. Ya Rab, rupanya tajuk kita pada pagi ini meniru kata-katanya tentera Amerika yang tersepit, terkepung, apa bahasa yang paling sesuainya? Terperangkap. Dia otak ni macam-macam, sahabat. Dia kadang-kadang lambat nak dapat perkataan. Sedang dengan anda dah fikir kelah lepas ni.
sedang duduk hari ni dah fikir masa besok. Gitulah kan. Pada hari yang mengerikan seperti itu, ngerilah terperangkap dalam kapal, duduk kat dalam laut. Subhanallah sahabat. Pada hari mengerikan seperti itu, kami kenal bahawa siapa saja, maknanya kami maklum, kami tahu. Sebab tu berdasarkan pengalaman ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Siapa saja yang diberi kesihatan dan masih boleh makan dan minum, maka dia telah merasakan memiliki seluruh dunia. Sahabat-sahabat, pernah tak anda sembang dengan orang miskin kan? Orang miskin kadang rambut serabai, baju compang-camping, hatta kadang-kadang orang gila pun sahabat. Kita jumpa kau sihat? Sihat. Sihat lah, boleh jalan kaki ujung dunia ke ujung dunia. Sihat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan, lepas tu sedap je makan. Kadang mereka makan kaih-kaih dekat tong sampah je. Yang penting makan. Tak sakit perut pula, mereka ni makan benda basi, benda terbuang. Siapa yang jaga mereka? Allah. Dan Allah mengatur rezeki kita sampai tak tu. Orang kaya makan benda basi, kompom sakit perut, cerit-berit, pi jumpa doktor, jumpa saja dah RM100. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ubat lagi. Jadi kita nak kata macam ni, siapa yang menyusun? Allah. So kenapa kita takut dengan kemiskinan? Kenapa kita takut dengan kesempitan rezeki? Selagi mana kita sihat, pasti ada rezeki untuk kita. Bangkit dengan sihat itu kita boleh bekerja. Sahabat, hatta kita terbaring nak kerja apa lagi dah ustazah? Sekurang-kurangnya kita masih boleh bernafas. Untuk apa bernafas dalam keadaan sakit? Untuk terus bertaubat kepada Allah dengan lafaz istighfar. Allah ya Karim, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sekarang yang katakan kepada anda, apa dunia itu? Yang kita duk kejar, duk lapak sangat dengan dunia ni. Apa dunia tu? Apakah dunia hanya kesihatan badan, ketenangan batin, sepotong roti yang anda makan, seteguk air yang anda minum, dan sehelai baju yang anda pakai? Dan selain itu bukan? Allah ya Karim, kita disindir begitu dahsyat. Hei, kalau hang tak ada baju satu almari, tudung dua almari, kasut satu almari tu, hang tak boleh hidup ke? Disindir kita sahabat. Kita dah ada, nak lagi. Hang tak boleh hidup ke? Allah ustazah, ni murah ni ustazah, rugilah kalau saya tak beli. Ustazah, tudung kapal terbang ustazah beli kat mana? Ada warna tu je ke tak kah? Ada 12 color. Contoh, saya nak pergi Grab sekarang ke 12 colornya saya nak beli. Kau dah kenapa almengongi ke? Saya kalau nak beli tudung kan muslimat, okey, yang pesen ni satu. Nanti ustaz kata, tak apalah yang, ambil je lah yang tu. Dah ada dah warna biru kat rumah. Contoh macam tu. Kita akan fikir apa yang susunan ada kat almari kita ni sahabat. Mula nak ambil warna biru contoh. Lepas tu, tak yalah bang, biru dah ada dekat rumah. Biru dah ada? Tadi budak tu cakap design macam ni baru keluar kan, macam mana dah ada pula? Memanglah bukan design ni, tapi kan dah ada tudung biru kat rumah. Tak payahlah ambil yang biru, ambil lah yang lain. Sebab ada orang yang saya cerita dulu kan, adalah satu kisah ni, seorang lelaki kaya didapati oleh isterinya ada affair dengan seorang perempuan. Dan isterinya itu anak murid saya. Anak murid saya itu bercerita kepada saya bahawa, dia berhalut kan sahabat, bahawa suami dia itu punya awex ketika itu belum kahwin, awex dia. Kalau beli baju sahabat, ada 6 color, 6 dia ambil. Boleh bang 6 color. Yang abang ni pun tak tahulah sahabat, nak kena lempang baru sedap kot kan. Orang cubalah cakap, takkanlah nak ambil 6 color sekali, kok sayang melayang macam mana pun. Dia kata 6 color, ambil, bayar pakai kad kredit dia kan. Handbag. Lah, tapi yang ni cantik juga. Pink pun cantik, biru pun cantik. Wow, ustazah. Kan, mana akak tahu ni? Ustazah, sales girl yang duk swipe kad kredit suami saya tu kawan kepada anak saya. Macam tu kan kalau Allah nak tunjuk kebenaran sahabat. Lepas tu pergi, kak macam mana kak tahu ni? Ustazah, budak yang jaga dekat kaunter cashier tu anak angkat saya. Kan? Dia beli segala 6 color ni aunty. Macam tu. Design sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan? Memang pisau cukok sungguhlah perempuan tu.
Kan? Itulah silap saya kata suami akak tak pernah bercukok kot. Dan jadi kedapat pisau cukok ni. Nafsu sahabat. Sedangkan tengok kita Allah Tahzan kata, hang tak pakai tudung ke kalau hang pakai? Dah ada nak beli lagi, dah ada nak beli lagi. Kalau kita tak ikat sendiri, tak tahan nafsu kita ni, kau hiduplah macam tu sebab kau ada duit. Nanti sahabat-sahabat dirahmati Allah, benda tu akan menghempap kita. Akan menghempap kita. Allah ya Karim, mengapa aku dan anda tidak mahu memakai perhitungan dalam kehidupan kita ini? Lalu kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang ada pada kita dan apakah yang kurang daripada kita? Hey, dengan kau tak ada sampai 5 color, 6 color daripada satu design tu, kau tak boleh hidup ke? Pasti jauh di dasar hati kita akan jawab, boleh. Bolehlah hidup. Tak payahlah beli ke 6-6 ni. Tapi kenapa kau ikut? Nafsu. Subhanallah sahabat. Kita ada duit. Kita nak beli barang. Beli lagi. Ustazah Zai selalu cerita kan, dulu kalau saya pergi Kemboja, tengok saudara-saudara kita yang miskin kat sana sahabat. Landing KLIA saya lapak perut ni, lapak perut. Kan, jemaah dah balik, selamat semua. Saya pun singgah kedai-kedai depan rumah saya ni je. Kan saya selalu cerita, biasalah kami ni kalau makan, kan sahabat. Sihat tubuh badan, asal jarang makan kat luar. Kalau dah ada pergi masjid-masjid, selalu dapat makanan daripada masjid, rezeki Alhamdulillah. Tapi kadang suasana macam tu, balik daripada airport lapar kan, memang balik rumah memang tak masak lah. Kita dah letih sangat. Singgah depan-depan kedai rumah tu, order, tengah lapar kalau mengorder. Terus setelah naik liu ni. Kan, siakap 3 rasa seekor. Apa ni, sup buntut pula dah nak cakap. Sebab baru ni makan dengan Ustaz Rahman. Ustaz, makan sup ekor. Sedap ni sup ekor. Kata, apa ni ekor Ustazah? Apa ni? Lepas tu, ni. Tu apa nak cakap Ustaz? Kan lembu ada ekor kat ujung dia tu. Oh, itu kalau di Indonesia tu sup buntut tu. Kenapa cakap macam tu Ustaz? Geli pula saya nak makan. Janganlah cakap macam tu. Oh, iya. Orang sini cakap ekor. Kan? So, ekor order ke main. Lala kan budak tu dah tulis. Dek, sekejap dek. Ni sinetron ya kak. Nak apa be? Gitu kan. Nak gapo be? Tukarlah bang. Siakak 3 rasa, kita makan berdua je. Kan, tukar. Ambil apa yang? Tukar ikan kembung kecil sikit kan. Tak pun kita ambil telur bungkus. Kenyang juga, sedap makan. Ikut je lah. Sebaik suami saya tu jenis yang abang tak kira nak siap kat 3 rasa juga. Tak adalah jadi macam tu. Dia ikut je isteri dia nak makan apa. Masya Allah. Jadi, tukarlah. Lepas tu bila dia dah tukar-tukarlah. Tak kisahlah. Yang penting makan. Apa je lah yang cepat. Lapak dah letih dah kita ni. Okeylah tukar. Muslimat, kenapa tukar? Bang, sorry Tahu tak kenapa tiba je datang perasaan nak tukar ni? Saya rasa macam zalim je pada diri sendiri. Ingat tak? Anak-anak kat Kemboja tu nak makan pun lauk tak ada. Jadi insaf sekejap sahabat. Boleh kekang nafsu ni. Setelah apa? Setelah kita melihat saudara-saudara kita yang miskin, yang nak makan pun tak ada lauk. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah ya Karim. Allahumma salli ala Muhammad. Rupanya kita nak jaga, nak kawal nafsu, nak tinggikan iman daripada ilmu yang kita dapat ni muslimat. Memang tak cukup dengan hanya menadah kitab pagi, petang, siang, malam. Tak, anda kena turun padang, buat bertemu dengan orang-orang susah ni. Barulah anda rasa seminggu lebih kurang kami makan sekadarnya. Lepas tu sekarang ni kan, dah tak jumpa dah orang miskin kat Kemboja tu. Dah 3 rasa siakap lagi. Sekok berapa tu sahabat? Contohlah kan. Maksud saya tu nak jelaskan kepada anda betapa nafsu kita ni menguasai segala. Tadi hang makan telur dadar dengan sup kosong je. Balik rumah kenyang. Huha-huha, la bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Tidur dalam kekenyangan. Boleh je kan makan macam tu? Jadi kalau sekali-sekala nak bagi kredit pada diri, tak apalah kan. Ini setiap-tiap. Sebab tu ada orang gaji kecil. Bila dapat gaji, wah open table, makan besar-besar. Tu hutang kereta tak bayar lagi, hutang rumah tak bayar lagi. Dia baru ada duit sikit ni. Tak boleh mengawal nafsu. Akhirnya kena kejar dengan alung. Akhirnya bini pok-pek, hutang tu tak bayar. Bil elektrik tak bayar, kena potong. Ayak tak ada, tak bayar bil elektrik ni. Kan sahabat?
sebenarnya kau zalim pada diri kau sendiri. Allah tak pernah zalim. Jadi macam mana kalau ada sikap macam tu? Subhanallah sahabat-sahabat. Sebab tu saya kalau rasa macam, ya Allah banyaknya tudung dalam almari ni, orang tu bagi. Ketat dah. Saya akan cakap pada diri, aku takkan tambah almari dah. Never. Sampai mati aku takkan tambah almari dah. Faham muslimat? Itu je cara kaedah. Lepas tu, macam mana ni orang dah kena tolak kan? Apa susahnya? Tudung baru sampai orang bagi. Yang ada tu cepat-cepat masukkan, keluarkan. Jadi ustaz dah faham dah kan? Yang ni berapa line ni nak masuk dalam almari ni. Ada 4 bang, alhamdulillah rezeki. Jangan lupa keluarkan 4 daripada dalam almari tu. Sebab kita dah together dah faham. Kawal nafsu, jangan, sekarang aku kan dah banyak orang bagi tudung, duit pun ada, boleh beli banyak-banyak, maka aku nak tambah kabinet khas almari tudung saja. Memang sampai ketua kau bungkuslah jenazah kau dengan tudung-tudung yang banyak tu. Sahabat, kita hadiah kat orang yang masih sedap dipakai, orang seronok. Kerana apa? Kita susun. Aku tak nak mati dalam bebanan semua ni. Sebab muslimat dirahmati Allah, lagi banyak lagi kita pening nak pilih mana. Lagi pening. Kan kadang berdiri depan almari. Pakai baju apa bang hari Ahad ni kat TV Al-Hijrah? Sekarang kalau anda perasan, saya dah main suka hati lah, tak pergi kat hang lah. Baju apa pun pakai je lah. Sebab muslimat dirahmati Allah, kita penat memikir. Cuba bayangkan kita buka almari, dalam tu cuma ada satu baju je. Kita buang masa tak, aku nak pakai baju apa memang itu je lah yang kita ambil. Lepas tu dekat ampayan tu kering, masuk dalam almari. Kan? Sebenarnya kita yang cari susah dalam hidup ni. Kerana nafsu. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawabnya adalah 80% lebih daripada semua saranan kenikmatan hidup itu sebenarnya ada pada diri kita. 80% sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Dan hanya kurang daripada 20% yang tidak kita punyai. Masya Allah. Insaf Dan semua manusia sama seperti saya dan anda. Allahu Akbar. Yang pada saat-saat tertentu ujian tampak menjadi lebih besar daripada nikmat. Masya Allah, saya dan anda terlalu mudah menangis terhadap apa yang tidak kita punya dan tidak pernah tersenyum terhadap apa yang kita punya. Allah, deep. Jom kita pakai tulis kat Facebook kita masing-masing. Subhanallah, kata Dr. Aid Al-Qarni, saya dan anda terlalu mudah menangis terhadap apa yang tidak kita punya. Saya teringin ustazah nak pakai tudung kapal terbang macam ustazah. Tapi mesti mahal kan tudung ustazah tu puluh-puluh ribu. Kan? Tudung ni RM15 je lah kak. RM15 je tudung ni. Kan? Jadi, kan apa yang payah berbenau? Walaupun RM15 je, saya takkan beli lagi yang design kapal terbang macam ni. Hari tu saya pergi makan kat mana Saya nak, bang, cuba abang tengok tudung orang tu. Kenapa? Cuba abang tengok, abang perhati. Macam tudung sayang kan? Kata. Tapi dia punya warna merah. Saya punya warna biru cair. Betul-betul. Suka ke? Kalau suka, belilah warna merah macam tu. Tak ada kerjanya, dah ada dah yang design kapal terbang ni, nak beli apa lagi? Pasal lelaki kena marah. Kan? Sebab apa? Dia suruh beli pun, tak payahlah, dah ada dekat rumah. Kan ada orang kata, ustazah kalau saya lelaki suruh beli macam tu, saya beli 10 teruk. Kan sahabat? Kawal nafsu. Masya Allah. Allahu Akbar. Tak payahlah bang. Saya suka cakap, tak payahlah bang. Kalau dah ada tu, RM15 tu kalau saya masuk dalam tabung masjid. Daripada saya masuk RM1, baik saya masuk RM15. Kita nampak macam tu sahabat. Saya, Masya Allah. Saya dan anda terlalu mudah menangis terhadap apa yang tidak kita punya. Dan tidak pernah tersenyum terhadap apa yang kita punya. Macam itulah. Dah punya suami, tapi susah nak senyum kat suami. Jumpa suami orang pula terlebih senyum. Pelik dah, pelik. Sahabat pelik. Ada kan yang macam tu? Dah ada anak, tak nak senyum dengan anak. Jumpa anak orang lain, lolo bagusnya anak ni. Kan, pelik sahabat. Kenapa ya kita jadi macam tu? Kita pandang diri kat cermin,
Tak pernah senyum tengok mata. Oh, betul kata cicak. Kita senyum dekat depan cermin. Sebab apa? Syukur Engkau bagi aku sihat ya Allah. Walaupun mata sepet Korea kan. Syukur Engkau bagi aku sihat ya Allah. Walaupun lalat berak kat pipi kan. Syukur Engkau bagi aku sihat ya Allah. Syukur. Kalau kita tengok muka kita kat cermin, sahabat, napalah mata aku tak bulat macam Juhi Chawla tu. Juhi Chawla terus. Napalah hidung aku tak mancung macam Shah Rukh Khan tu. Kan sahabat-sahabat? Shah Rukh Khan tu. Bukan Shah Rukh Khan tu. Shah Rukh Khan itu. Macam tu nak cakap. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya, kita tak bersyukur dengan apa yang kita ada. Nur Azniza dah joget dah. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak kata apa? Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Kan Ustazah suka sangat lirik nasyid tu. Sama macam ni lah. Ya Allah, mudah sangat kita menangis terhadap apa yang kita tak punya. Dan kita tak pernah tersenyum terhadap apa yang kita punya. Sebab tu kita takkan bahagia. Kita takkan tenang, sahabat. Allah ya Karim. Kita juga bersedih atas semua yang gagal kita raih. Kita bersedih atas apa yang gagal kita raih. Saya sedih muslimat, keputusan kapal terbang saya sedih. Sebab saya tak dapat apa yang saya raih. Contoh. Tapi adakah perlu berlama-lama dalam sedih? Dan Dr. Aida Al-Qarni kata, dan tidak pernah bergembira atas kebaikan yang dapat kita raih. Sahabat tahu, di sana, semalam kami bersembang dalam grup travel, ada orang yang terpaksa ditangguhkan ke tahun depan. Sebab tahun ni memang cacar marba. Pelik ni. Ya, ni aku kena urus 1,400 punya orang yang beli tiket dekat dia ni. Akhirnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, 1,400 orang terkandas, tertangguh. Memang jenuh lah aku nak melayan jadi nak kena fire dengan orang yang beli tiket kat aku ni. Tu sebab ya Allah Tuhan, tak berani. Kita baru urus 80 orang. Kan dah pening kepala. Depa yang duduk di bahagian tiketing ni lagi lah. Sebab bukan depa tak nak macam tu. Kan sampaikan semalam mereka nak cuba hantar memorandum kepada kerajaan. Dah nak jadi macam Ustaz Azwan buat dulu dah kan. Jomlah kita tubuhkan 10 Jahannam. Saya dengar je diorang sembang. 10 Jahannam, apakah itu? Depa nak minta kerajaan tolong backup bahagian tiketing sekarang ni yang sedang ada masalah dengan airline jat tukar macam tu, jat tukar macam ni. Isunya apa sahabat? Tamak. Bisnes yang besar makin besar kan. Yang bilis-bilis kecil-kecil macam kami ni tengah tunggu je lah. Siapa di sebalik semua itu? Kan dah bulat mata dah. Sekian dimaklumkan. Serba salah. Muslimat dirahmati Allah. Sukar. Tapi saya tetap memujuk hati. Setakat sukar yang macam ni ya Allah. Orang dulu sukarnya nak sampai ke Baitullah tu lagi dahsyat. Hang menipu kami, hang tunggu bagaimana Allah lingkupkan perniagaan hang. Macam itulah senang nak cakap kan. Sebab kita dah tak ada kudrat apa dah. Semoga memang betul lah ada krisis. Bukan tipu menipu sebagainya muslimat. Allah ya Karim, takut. So saya pun kata kan, hilang dah sedih tu kerana sekurang-kurangnya kita dapat gembira yang kita raih. Berbanding orang lain yang what? Kena burn duit. What macam-macam ya Allah. Masih banyak yang perlu kita syukuri. Kita merungut terhadap semua yang menimpa kita. Dan tidak pernah mensyukuri ya Allah. Saya kalau sebut perkataan syukur ni, memang sebab dah ada. Sebab aku ni dah cukup bersyukur ke ya Allah. Sebab tu kita kena minta dengan Allah. Ya Allah, bantu aku untuk mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Subhanallah. Segala semua yang menimpa kita dan tidak pernah mensyukuri atas apa yang masih ada dan yang masih banyak. Atas apa yang masih ada dan yang masih banyak. Sahabat, kita punya satu perkara itu baik dah. Bahkan ada orang cemburu. Contoh kan, saya bercakap pasal sebatang lidi je. Saya bercakap pasal sebatang lidi. Berapa ramai orang cemburu. Ustazah, berapa harganya tu? Tak tahu. Orang bagi kat saya. Kan?
Ustazah letak-letak je atas meja tu macam tak menghargai. Sebab menghargai lah letak atas meja. Saya tak letak atas kaki. Tapi kalau saya ustazah letak atas kepala, punyalah saya cemburu. Saya nak lidi ustazah tu. Kata, ya ke? Bagi aku biasa je. Contoh kan sahabat. Tapi muslimat dirahmati Allah, kalau benda ni sampai kat dia, dia pun mungkin akan jadi orang yang tak berapa menghargai. Begitulah manusia. Kan? Balik kepada yang saya cakap tadi. Apa yang ada jarang disyukuri. Apa yang tiada sering dirisaukan. Masa dekat Kertih, ada orang bisik dekat saya. Ustazah, tolong doakan saya dapat anak. Saya senyum je tengok. Berapa tahun dah? Ustazah tanya. 10 tahun. InsyaAllah doa, usaha dengan cara yang Allah redha. InsyaAllah mudah-mudahan dapat. Ustazah doa. Lepas tu kakak-kakak yang kenal ustazah senyum je kat ustazah. Sahabat, kenapa saya nak bersedih panjang-panjang kalau Allah pilih saya sebagai orang yang tak ada anak? Bukankah Nabi kata nak balik bertemu Allah tu bukan hanya dengan doa anak yang soleh-solehah? Bekerja keraslah kamu untuk kamu mendapat harta. Dengan hartamu mudah-mudahan boleh membawa kamu ke syurga. Maka bukan duduk diam saja. Saya kelakar bapak saya semalam. Pak, hari Isnin confirm dah terbang. Tiba-tiba dia nangis, muslimat. Dia nangis. Kan cara fikirnya orang tua ni. Kenapa pak? Tak suka kan nak pergi Mekah, bawa jemaah. Berapa orang? Dekat 80 orang. Nangis. Kenapa nangis sahabat? Kan dia kata orang duk cakap. Orang cakap nanti bawa orang sekian-sekian orang. Banyaknya duit. Nak letak kat mana duit? Alah, kesian bapak aku duk fikir lagu tu. Dia nampak duit ni sebab apa yang orang duk cakap ni. Dia tak tahu berapa banyak sakitnya. Takkan kita nak tunjuk susah kita depan bapak kita? Subhanallah sahabat. Saya sampai cakap dengan ustaz. Kalau saya tak nampak benda ni ibadah, saya tarik handbrake dah. Saya rasa saya ada duit, saya pergi umrah, saya pergi umrah. Saya takkan bawa dah orang. Subhanallah sahabat, bukan satu perkara yang mudah. Ini ada nilai jihad di dalamnya muslimat. Kalau kita nampak duit je, anda takkan rasa di dalam ni. Kan? Jadi kalau bapak nampak duit, bapak doalah dengan duit tu saya tak jadi manusia yang kufur kepada Allah. Kalau saya buat infak di jalan Allah, akan mengalir daripada arwah mak, akan mengalir daripada bapak lah balik air mata. Kesian sebab dia tak fikir apa yang kita fikir. Ni baru bapak sendiri muslimat. Bukan saya nak kata dia tak faham. Memang dia tak faham. Sebab tu bercakap dengan orang yang faham mudah. Jadi takkan saya nak marah-marah. Kita minta supaya Allah beri faham pada dia. Akhirnya dalam mata, iyalah betul lah. Lepas tu harta. Apa lagi ilmu. Yang saya siang malam ni pak, kalau saya nak pilih duduk rehat-rehat tengok TV je boleh. Ngajar sehari sekali, seminggu sekali pun cukup. Bukan ada anak nak bagi makan pun. Tapi kenapa kita bertungkus lumus sahabat? Untuk akhirat kita. Usahakan apa yang kita ada ni jadi nilai di akhirat. Yang tak ada tak payah fokus. Mu tak ada anak, mu fokus pada anak orang lain. Mu tak ada harta, sahabat jangan dengki dengan harta orang lain. Mu tak ada ilmu, sahabat mu belajar ilmu. Sampai mu boleh mengajar untuk ruang sekeliling kamu. Cukup. Bukan nak suruh jadi pensyarah, penceramah. Bukan. Okey, jadi mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita. Allah bagi kita faham pada hati kita. Maka nak tenang, nak bahagia, tolong luaskan syukur. Tolong luaskan syukur. Semoga kita tidak tercampak ke dalam golongan orang-orang yang kufur. Kufur apakah? Kufur nikmat. Allahu Akbar. Kita besarkan Allah, segala masalah akan menjadi kecil. Esok di dinding hijau putih kita akan baca padamkan api permusuhan itu sebelum membakar diri anda. So, apa pun masalah dalam hidup kita, jangan ada musuh. Lebih 1000 orang yang menonton. Kalau kita rasa kita hidup ni ada musuh, tolong padam nama musuh tu dalam hati kita. Muslimat, kita tak nak mati dalam keadaan ada musuh. Kita tak nak mati dalam keadaan mampu dah si Pulan tu, lega sikit hati aku. Tak nak. Kita nak kita mati ditangisi, dihadiahi doa Al-Fatihah daripada semua orang. Sebab muslimat, kita tak ada musuh hidup atas dunia ni. Ini kehidupan yang paling lapang. Bila penjelasan dia besok. Ampun maaf, zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Muah. Assalamualaikum.